عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. فقال: إنما حرم أكلها. Maksudnya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati seekor bangkai kambing yang dihadiahkan kepada Maula Maimunah daripada sedekah. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu tidak manfaatkan kulitnya? Mereka menjawab, ia adalah bangkai. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya diharamkan makanannya sahaja. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, sihatkanlah tubuhku, Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku, Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku. Lembah Kelang 91.5 FM. 20 tiket untuk dimenangi pemenang bertuah di Radio IKIM. Sertai kuis konsert Saujana 25 menerusi slot aspirasi 10.1 bersama DJ Syafiq Saleh bermula 13 Februari ini. Teka lirik lagu Saujana dan menangi 2 tiket menyaksikan persembahan Saujana dengan penampilan khas Orkestra Tradisional Malaysia bersama Nazri Johani, Aula, Andika dan Ustaz Nabil di ZEP Kuala Lumpur pada 5 Mac 2023 jam 8.30 malam. Untuk pembelian secara online, layari laman web tiket rasmi konsert Saujana 25 di www.tickettoyou.com.my. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10 hingga 1 hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Saya Syafiq temankan untuk Aspirasi 10.1. Selamat pagi kepada anda yang berada di pejabat. Ada juga yang bercuti hari ini kan. Apapun jua, rancanglah sebaiknya setiap urusan perjalanan hidup itu. Semoga dipermudahkan oleh Allah. Sebab sebaik-baiknya bila kita rancang, moga Allah permudahkan urusan kita kan. InsyaAllah. Okay? Kita bersama untuk edisi hari ini, hari Jumaat. Salam Saidul Ayyam, penghulu segala hari 17 Februari. Bersamaan 26 Rejab. Okay? 1444 Hijriah. Dan kita gunakanlah ruang peluang yang Allah berikan kepada kita pada hari ini untuk kita perbanyakkan selawat, kita perbanyak lagi doa kita kan. InsyaAllah semoga apa saja amalan yang kita buat ini dapat berkat dan kita diperhebatkan lagi hati jiwa kita dan Allah kekalkan takwa kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada berbolak-balik takwa itu, semoga kekal di situ. Okey. Dan kejap lagi kita ada rancangan Tadabbur Hayati Perkongsian oleh Ustaz Syahri Abdul Rahman. Dan juga kita akan bawakan kepada anda kuis konsert Saujana 25. Nantikan isyarat memanggilnya sebab kita nak bagi lagi 2 tiket percuma kepada anda pada hari ini. Siapakah pemanggil yang bertuahnya? Simpan siap-siap talian konti kita ni. 036205 1500. Jangan hubungi lagi sekarang tetapi nantikan isyarat memanggil yang akan kita siarkan pada bila-bila masa sahaja dari sekarang. Okey, jom kita berhibur dahulu bersama dengan Saujana, lagunya Salam Atasmu. Dan jangan ke mana-mana, banyak lagi perkongsian selepas ini. Kekal di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur, Alhamdulillah, kembali bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan di Aspirasi 10.1, dan kita nak bawakan lagi kepada anda rancangan yang kita bawakan pada hari ini menerusi rancangan Tadabbur. Jom tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp kami di nombornya 0112900404, juga boleh letakkan pertanyaan anda di ruangan komen di Facebook juga di YouTube IKIM Media. Okey, jom kita nak bersama lagi dengan tetamu kita menerusi rancangan Tadabbur yang dapat bersedia di talian ketika ini. Tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman yang dapat bersedia di situ. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syafiq. Baik, sihat-sihat semuanya okey ke Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, bere-bere berlaku deh. Bere berlaku, saya kata. Habang baik. Oh, okay, masya-Allah. Baik Ustaz. Kita nak teruskan lagi Ustaz, yang mana tadabbur pada kali ini kita nak adaptasi ayat suci Al-Quran dan kita belajar apa pengajian dan juga panduannya. Jom kita nak meneladani daripada kisah ataupun tafsir surah Al-Kahfi di mana ayat 83 hingga ayat 85. Jadi sahabat-sahabat sekalian boleh buka Quran dan kita akan hayati sama-sama di halaman 302 hingga 303. Okey. Dan menerusi surah Al-Kahfi ini kita ada temanya iaitu membuka tirai kisah Zulkarnain alaihi salam. Ustaz, jom kita mulakan Ustaz. Silakan. Terima kasih Ustaz Syafiq, penerbit untuk segmen Tadabbur, dan seluruh yang mendengar di IKIM pada hari Jumaat 12 Rejab yang diberkati, seluruh yang menonton, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Izinkan saya membacakan 3 ayat yang menjadi perhatian kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dhikra inna makkanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Maksudnya, dan mereka bertanya kepada kamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenai Zulkarnain. Maka katakanlah kepada mereka, aku, yakni Allah, akan membacakan kepada kamu wahyu daripada Allah yang menerangkan sedikit mengenai perihalnya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya Zulkarnain kekuasaan yang mantap memerintah di atas muka bumi. Dan kami berikan kepadanya jalan bagi menjayakan setiap sesuatu yang diperlukannya. Lalu dia menurut jalan-jalan itu yang menyampaikan kepada hajat dan maksudnya. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, DJ Syafiq, kita berada pada kisah yang terakhir dalam surah Al-Kahfi 110 ayat. Pejam celik kita sudah berada nyaris 27 minggu, siri yang ke-27. Ya, sudah berbulan-bulan kita bersama dengan surah Al-Kahfi, alhamdulillah. Dan hari ini kita nak ambil pelajaran untuk kehidupan kita daripada kisah yang keempat, kisah pemerintah yang soleh, pemerintah yang adil, ke sana kemari menyebarkan keadilan, ke sana kemari menyebarkan Islam. Iaitulah cerita Zulkarnain. Banyak yang kita boleh kaji tentang Zulkarnain. Banyak perdebatan dan perbahasan sejarawan di dalam lapangan akademik tentang figura yang bernama Zulkarnain. Namun, Al-Quran memaparkan yang penting-penting sahaja untuk memandu kehidupan. Allah menciptakan kita dan Allah menurunkan Al-Quran. Artinya apa? Allah mengetahui serba-serbi permasalahan kehidupan yang kita hadapi. Kewangan, pendidikan, anak-anak, kerjaya, jiran, keluarga,
Allah cipta kita, dia tahu kelemahan kita, dia tahu apa musibah bakal terjadi, serba-serbi tentang kita, dia yang mencipta lebih mengetahui. Dan Allah yang sama menurunkan cerita Zulkarnain. Maha suci Allah daripada menurunkan satu cerita yang tiada kena-mengena dengan kehidupan kita. Maha suci Allah yang mengekalkan Al-Quran, Ustaz Syafiq, yang mengekalkan Al-Quran sampai hari kiamat. Tiada perubahan, walau satu huruf, walau satu baris. Adalah untuk tujuan umat yang terkemudian, yang tidak dapat hidup pada zaman Al-Quran diturunkan secara live broadcasting itu, yang diturunkan secara langsung itu, tetapi tetap terima kasih kerana Al-Quran dikekalkan Allah, tidak mengalami perubahan sebagaimana berlaku pada kitab-kitab terdahulu. Sebab apa? Sebab manusia boleh berubah tempat dan masa. Manusia boleh berubah lokasi dan zaman, tetapi tidak berubah adalah perangai, cara berfikir dan sikap serta hati. Maka Al-Quran menegur perkara yang paling utama, iaitulah karakter dan sikap manusia. Ayuh, kita cuba dapatkan sekurang-kurangnya 5 pelajaran daripada muqaddimah ataupun pembukaan cerita Zulkarnain. Nombor 1, perjalanan untuk belajar. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, hidup kita ni hendaklah sentiasa berdamping dengan ilmu dan ilmuwan. Sebab apa? Sebab cerita Zulkarnain ini Allah Ta'ala letak selepas cerita menuntut ilmu. Perasankan, kita lalui pada minggu-minggu sebelum ini, di mana cerita Musa alaihi salam yang sanggup meninggalkan karier perguruannya seketika, meninggalkan kerusi profesornya seketika, meninggalkan dewan kuliahnya seketika, meninggalkan Bani Israel seketika. Dan saya tidak rasa seketika itu 1-2 hari, kerana perjalanan zaman dahulu barangkali memakan masa berbulan-bulan, semata-mata untuk menuntut ilmu. Dan sekarang satu figura politik yang berhormat, yang dikenali di seluruh dunia, beliau adalah penguasa yang juga tidak terpedaya dengan kehidupan mewah dalam istana, kerana dia sentiasa fa'atba'a sababa thumma atba'a sababa. Maksudnya ke sana kemari mencari ilmu baru, kerana ilmu baru ini datang dengan cabaran baru. Anda tak akan dapat ilmu yang baru kalau di takuk yang sama. Setuju tak Ustaz Syafiq? Kalau kita berada di tempat yang sama, kan Ustaz Syafiq sendiri kan sebelum ni tidak mengendalikan segmen tadabbur, kan sekarang kendalikan segmen tadabbur. Ini satu pengalaman baru barangkali. Kan? Jadi kita hargai pengalaman-pengalaman baru ini. Kerana cabaran mesti ada, tetapi belajar dengan cabaran. Jangan jadikan cabaran itu penghalang kehidupan. Jadi kita akan mendapati cerita Zulkarnain ini adalah cerita orang yang sangat sibuk dengan kekuasaan, yang ada 1001 sebab untuk berhenti belajar. Sebab sibuk, alasan yang paling mudah, saya sibuk, awak tak nampak ke? Tetapi beliau tetap seolah-olah sambung belajar. Tetapi pembelajaran beliau bukan seperti Nabi Musa dengan satu orang supervisor, dengan satu orang guru, tetapi pembelajaran beliau menerusi pengalaman dan pengembaraan. Subhanallah. Rupa-rupanya mengembara ini pun memberikan kita pengalaman, memberikan kita pelajaran. Itu yang pertama. Subhanallah. Yang kedua, perubahan. Perubahan mesti bermula daripada sekecil-kecil perkara. Masihkah tuan-puan ingat cerita Khadir alaihi salam yang berusaha menyebarkan rahmah walau tidak disenangi Musa alaihi salam? Sebenarnya, kita telah ikuti minggu lepas, sebenarnya Nabi Khadir sedang memberikan keselamatan dan menyebarkan kasih sayang Tuhan kepada pemilik perahu, kepada ibu bapa kanak-kanak, dan kepada 2 anak yatim.
Tetapi tindakannya telah disalahfahami oleh Nabi Musa alaihi salam hinggalah akhirnya diberi penjelasan dan pencerahan. Tetapi Allah datangkan cerita perubahan yang lebih besar. Usaha menyebarkan belas kasihan Tuhan pada skala yang lebih besar. Ini bukan cerita menyelamatkan pemilik perahu daripada raja yang zalim. Ini cerita Zulkarnain menyelamatkan sebuah penduduk sebuah negara daripada kezaliman pasukan yang menyerang dengan jahat. Ini menunjukkan apa? Untuk Zulkarnain itu dihadirkan Allah, untuk pemimpin yang dibanggakan umat Islam itu turun daripada langit, supaya adanya penyelamat umat, ia kena mula daripada kita sendiri, memulakan misi menyelamat yang kecil-kecil ini. Umpamanya kita ini buat tugas Khadir, Allah akan bantu mendatangkan Zulkarnain. Ini rahsia susunan cerita penyelamat kecil, menyelamat dengan saiz yang kecil, pemilik perahu hanya beberapa orang, ibu bapa kanak-kanak hanya 2 orang, anak yatim hanya 2 orang, sangat kecil jumlahnya mungkin tak sampai 10 orang. Bila kita kombinasikan 3 hentian, dalam arti kata lain, Khadir selamatkan 10 orang. Tetapi Zulkarnain menyelamatkan 10 juta, 10,000 orang penduduk. So ini adalah progres. Subhanallah. Ini sebenarnya progres misi menyelamat dan menyebarkan rahmatan lil alamin. Yang Allah susun cerita itu begitu. Tetapi pengajarannya apa? Untuk Allah menghadirkan mujaddid, penyelamat. Umat Islam terseksa di pelbagai tempat. Masih ada yang dijajah. Kita mengharapkan Nabi Isa turun daripada langit. Kita mengharapkan Imam Mahdi memunculkan dirinya. Saudara-saudariku, sebelum kita ada sindrom menunggu hero, ya, menunggu penyelamat superhero, kita kena memulakan usaha menyelamat dalam kapasiti kita, dalam kemampuan kita. Orang kata circle of influence. Dalam circle kamu, jangan terlalu mak jenin tanpa melakukan apa-apa. Baik, alhamdulillah. Yang ketiga, yang ketiga, pertanyaan. Ada sesuatu kita belajar daripada permulaan cerita Zulkarnain yang saya bacakan tadi. Wa yas'alunaka 'anil qarnain. Mereka bertanya. Mereka terus menerus bertanya tentang Zulkarnain. Orang-orang Quraisy bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buktikan kenabian kamu dengan engkau ada pengetahuan tentang tokoh-tokoh terdahulu sebagaimana Yahudi. Sebab Nabi-Nabi ni banyak dari belah mereka. Antara sebab Nabi-Nabi banyak belah mereka, sebab mereka sangat intelektual. Mahir, ada PhD dengan sejarah para anbiya. Dan kalau kamu klaim kamu Nabi, buktikan kamu ada pengetahuan tentang tokoh terdahulu seperti Zulkarnain. Cuba cerita kat pasal Zulkarnain. So mereka bertanya. Tetapi pertanyaan mereka ini, ahli-ahli tafsir merakamkan berniat jahat. Pertanyaan itu bukan untuk menambah keimanan. Pertanyaan itu hanya sekadar umpama wartawan yang ada kepentingan dan bersiap sedia menunggu jawapan ahli politik itu, supaya jawapan yang diberikan itu dapat makan dirinya. Skema. Jadi, kita jangan begitu. Persoalan yang kita nak tanya kepada sesiapa, sentiasa fikir 2-3 kali. Patut ke saya tanya soalan ni? Patut ke saya tanya soalan ini? Hendaklah soalan itu liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ya, liyatma'inna qalbi. Biarlah persoalan kita nak tanya, ustaz mengajar kuliah maghrib ke? Ustaz mengajar seminar 1 hari ke? Ya, apa jua soalan anda mahu tanya, ya benar ada soalan tentang fiqh. Ada soalan membabitkan, memerlukan jawapan halal atau haram, boleh ke tak boleh. Tetapi cuba sedaya upaya untuk melihat ada soalan yang lebih penting. Iaitulah soalan yang boleh menambah iman. Kenapa saya kata begini? Kerana Nabi Musa alaihi salam,
Allah didik Nabi Musa untuk sentiasa berada dalam persoalan. Sebab apa? Sebab dia tak dapat jawapan. Kenapa budak ni dibunuh? Kenapa sampan ini dipecah? Kenapa tolong rumah di negeri yang penduduknya bakhil? Dia sentiasa penuh persoalan. Tetapi dia tetap setia menanti jawapan. Dan bila jawapan diberikan, bertambah iman. Ya Allah, nothing happen by accident. Semua berlaku rupa-rupanya. Ada penjelasan di sebalik itu. Ada hikmah. Ya, subhanallah, rupanya perahu itu ada motifnya. Dipecahkan. Kanak-kanak itu terbunuh, ada hikmahnya. Anak yatim itu dibetulkan rumahnya, ada sebabnya. Lalu Musa bertambah iman kepada qada dan qadar. Rukun iman yang keenam. Ini kesimpulan cerita kita pada minggu lepas dan minggu-minggu sebelumnya. Meningkatkan iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Apa jua yang terjadi yang kamu tidak rancang, ia adalah kebaikan daripada Tuhan. Ini cara mukmin berfikir. Ada benda dalam kawalan saya. Ya, ada benda luar kawalan saya. Maka bila berlaku takdir yang tidak diingini, anda kena cepat-cepat percaya. Sebenarnya ia adalah kebaikan. Cuma saya belum nampak. Dan bila dinampakkan khabir, diberikan takwil, baru baginda bertambah iman kepada Tuhan. Tuhan ni, kalau benda buruk berlaku pun, dia ada perancangan. Allah tak jadikan buruk ni berlaku tak ada tujuan. Budak itu dibunuh. Rupanya ada tujuan daripada Tuhan. Ini kerja dia, bukan kerja kita. Jadi, anda bila nak bertanya soalan, letakkan diri anda di tempat fala tas'alni ke? Ataupun di tempat wa yas'alunaka. Ataupun, bila kita nak bertanya, kita duduk di tempat Nabi Musa ke yang memang menunggu jawapan untuk menambah iman? Atau kita letakkan diri kita di tempat Quraisy yang bertanya kerana kepentingan, kerana sentimen, kerana kempen untuk memburukkan Nabi, kerana memerangi Islam. Wal'iyadzubillah. Kita tanya pun soalan banyak-banyak, dia tidak menambah iman kalau macam tu motifnya. So, biar kita bertanya untuk cari kebenaran. Okey. Kemudian yang keempat, penantian. Okey. Penantian itu tanda kesetiaan. Apa maksudnya ini? Untuk makluman tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjangkakan jawapan kepada persoalan siapa Zulkarnain ini akan baginda perolehi pada esok hari. Satu hari itu orang-orang Quraisy bertanya, awak tahu apa dia? Pasal Zulkarnain, habaq mai. Nabi kata, aku tak tahu. Tetapi esok aku akan beritahu. Tiba-tiba, tidak turun apa-apa penjelasan. Hari kedua, Rasulullah setia menunggu. Juga tidak turun Jibril dengan apa-apa pencerahan. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, Al-Quran walau satu ayat tidak diturunkan. Tahukah anda berapa lama Nabi tunggu? 15 malam. Bukan tempoh yang sekejap. Barulah turun wa yas'alunaka 'anil qarnain. Baru turun cerita yang memperjelaskan tentang soalan orang-orang Quraisy. Tetapi apa sikap Nabi? Apa sikap Nabi? Setia menunggu wahyu membuat ulasan. Dan saya zip mulut tidak ulas benda yang saya tak tahu. Ini pelajaran untuk para pendakwah seperti saya. Bila kita tak tahu, sebut tak tahu. Jangan mengada-ngada dan mereka-reka seolah-olah kita tahu. Jangan bercakap dalam perkara yang kita tidak ada kepakaran dan pengetahuan. Follow sunnah Nabi SAW. Dan antara sunnah Nabi adalah, kalau kita tak tahu, kita setia menunggu. Kita tidak update Facebook ke, update Twitter ke, memberikan hint-hint tentang Zulkarnain. Sedangkan, ia bukan berasaskan ilmu. Ya, jadi, ini adalah sikap setia menanti kebenaran. Dan sabar seketika. Allah Ta'ala ada sebab. Dia nak kita ini menunggu. Sebab apa? Apa berlaku bila orang tersayang Ustaz Syafiq, orang kesayangan saya, 15 hari tak balik-balik rumah. Menanti Ustaz. Rupanya,
Menanti, Ustaz. Menanti Allah. dan menangis. Betul. Ya, sedih. Bila nak baliknya, abang rindu kawak ni. Kata seorang suami kepada isterinya. Betul. Bayangkan anak kita selama penuh, ya, 15 hari tak balik, mesti kita rasa berdebar nak sambutnya di pagar sekolah. Rasa tak sabar nak peluk, nak cium anak kita sendiri. Itu yang diharapkan daripada delay. The art of delay ni. Ya. Penangguhan itu supaya kamu ada rasa rindu. Mana jawapan daripada. Dan bila ia turun, bila ia menjelma, inilah yang saya mahukan. Ya Allah, lama saya menanti awak. Yang tu yang kita nak. Ini cara kita berinteraksi dengan wahyu. Ini cara kita berinteraksi dengan Quran. Ya Allah, lama saya tak baca Quran. Padahal baru tadi baca Quran. Lama saya tak jumpa jawapan dalam permasalahan ini. Alhamdulillah hari ini dapat rezeki boleh baca Quran. Mudah-mudahan saya dapat menemui apa yang saya cari selama ini. Lama saya mencari. Baru awak menjelmakan diri hari ini. Terima kasih Allah. Kerana menurunkan kalam yang akan memberikan bahagia. Dan jangan kita lupa, ya, Allah mendidik Nabi agar kul. Ya, perhatikan ayat 83 tadi. Ada huruf sin. Kul sa'atlu. Dan bukannya kul atlu alaikum minhu dhikra. Apa makna sin? Sin maknanya nanti. Kejap lagi. Just stay with me. So anda kena get ready dengan penuh debaran. Apa lagi yang Allah akan bagi tahu tentang Zulkarnain? Apa lagi yang sebab kita berada pada zaman yang semua orang nak cepat. Ni kenapa ni? Pensyarah bagilah slide, PowerPoint. Kita orang tak boleh lah. Kalau tak ada PowerPoint, boleh tak photostatkan nota untuk kita orang? Amboi manjanya. Semua benda nak grab food ke? Kadang perjuangan menuntut ilmu adalah sebuah perjuangan. Kadang anda kena menanti dengan penuh sabar apa yang agaknya akan diberi, kerana anda akan lebih menghargai bila ia adalah sebuah penantian. Berbanding semuanya diberi dan disuap dengan pantas. Semua yang anda nak dapat diperolehi dengan cepat. Jadi itu adalah cerita tentang hikmah penantian untuk menghasilkan kerinduan dan kesetiaan. Ya, jangan semua benda ni kita protes kerana lambatnya. Ini boleh berlaku masa kita berdoa. Kenapa macam lambat sangat? Doa saya ni mustajab. Na'udzubillah. Kenapa Allah macam tak mustajab doa saya? Saudara-saudari, di antara tanda-tanda kebijaksanaan seseorang adalah dia tidak gopoh-gapah respon. Dia tidak gopoh-gapah beri janji manis. Bukan ke doktor pakar dia tidak gopoh-gapah beri ubat. Dia akan dengar elok-elok, kau ada masalah apa? Dia akan cek. Dan kita pesakit jangan, cepat sikit boleh tak? Kita bukan pakar, kita jahil. Yang pakar dia mengambil masuk untuk diagnosis, untuk lihat. Awak sebut awak batuk, awak sebut awak demam, tapi saya nampak benda lain yang awak tak nampak. You have real problem instead of presented problem itu. So nanti dulu. Kalau awak batuk, awak kata awak batuk, saya bagi ubat batuk, awak akan jumpa saya lagi 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, sebab still tidak merawat masalah sebenar. Saya nak rawat masalah awak yang sebenar dan mungkin awak kena bedah. Itu cara nak selamatkan awak, bedah. Tak, saya batuk je. Kita jangan bermain-main dengan jawapan Allah kepada doa kita. Kita kena ingat, Allah ada sebab untuk tidak menjelmakan jawapan sebagaimana yang kita nak. Sebab Allah maha merancang, Allah maha bijaksana. So sifat bijaksana ini antaranya adalah dia dengar dengan teliti. Dia perhati betul-betul apa yang terbaik dalam hal ini dan bukan gopoh-gapah. So jangan kita terpedaya dengan zaman di mana semua benda nak cepat, semua benda nak gopoh-gapah. Ya, semoga kita terpelihara. Dan akhir sekali adalah pembelajaran. Pembelajaran sepanjang hayat. Tuan-tuan, apakah hikmah Allah tidak menyebut nama Zulkarnain? Dan Zulkarnain itu sebenarnya gelaran, bukan nama. Nama sebenar ulama bahas, ulama debat. Kita tidak mahu bawa anda perdebatan itu kemari.
Cukup kita kata Zulkarnain ini dari sudut bahasanya adalah pemilik dua tanduk. Qarna, bukan corona ya. Qarna ini adalah pemilik dua tanduk. Dia adalah simbolik raja yang memerintah dua empire gergasi. Dan ternyata Al-Quran pada minggu depan, ya, ceritanya kita akan pergi pada hentian pertama di barat, and then minggu seterusnya cerita di timur. Artinya Allah tafsirkan Zulkarnain dengan dua hentian sebentar lagi. Zulkarnain menguasai barat, Zulkarnain menguasai timur. So Zulkarnain adalah orang yang menyatu padukan empire di barat dan empire di timur. Tetapi kenapa Zulkarnain buat macam tu? Tak boleh ke dia menguasai barat saja? Sebab di barat ada benda yang tak ada di timur. Dan di timur ada benda tak ada di barat. So saya bukan hanya nak menguasai barat, saya nak belajar daripada barat. Saya bukan hanya nak menguasai timur, saya nak belajar unsur ketimuran. Dan yang paling penting bukan saya, penduduk barat belajar apa yang baik daripada timur, penduduk timur belajar apa yang baik daripada barat. Inilah kolaborasi, inilah ta'awun, inilah saling mempelajari kebaikan daripada bangsa lain. Li ta'arafu. Subhanallah. So umat Islam jangan jumud, jangan sempit, jangan bermusuh, kerana semua yang di sekeliling kita adalah tempat untuk kita belajar sesuatu yang baik. Wallahualam. Ustaz Syafiq, terima kasih. Allahu Akbar. Dengan pengajarannya sangat jelas kepada kita apa yang perlu kita laksanakan. Kita ambil iktibar daripada ayat suci Al-Quran ini dan jadikan sebagai panduan seharian kita, dan tidak akan henti pembelajaran tersebut kan Ustaz, untuk kita teruskan hari demi hari membawakan rutin kehidupan kita. Yang pertama tadi kita belajar iaitu perjalanan untuk belajar, kena konsisten, sabar banyak-banyak kan, dan juga perubahan bermula dari kecil kan, bukannya hanya sekadar kita nak mai gedebung macam tu ya. Ustaz ya Allahu Akbar. Satu persatu daripada langkah kecil itu. Yang ketiga iaitu pertanyaan yang menambahkan iman. Ini pun penting kita belajar kan, di kuliah, dalam kelas, kita belajar dekat universiti, dekat sekolah sekalipun, tanya untuk kebaikan. Jangan tanya buat pandai-pandai pula nanti kan. Dan penantian itu tanda kesetiaan. Itu penting supaya kita ada kesabaran yang tinggi kat situ, dan pembelajaran sepanjang hayat. Itu yang kita belajar daripada kisah Zulkarnain alaihi salam bagi ayat 83 hingga ayat 85. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. InsyaAllah kita akan ketemu lagi untuk siaran rancangan tadabbur pada siaran akan datang. InsyaAllah Ustaz, jumpa lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar yang terus ikuti kita di Facebook juga di YouTube IKIM, dan kekalkan pendengaran anda sebab banyak lagi perkongsian selepas ini. Okey, kekal di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rawatan nyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. 20 tiket untuk dimenangi pemenang bertuah di Radio IKIM. Sertai kuis konsert Saujana 25 menerusi slot Aspirasi 10.1 bersama DJ Syafiq Saleh bermula 13 Februari ini. Teka lirik lagu Saujana dan menangi 2 tiket menyaksikan persembahan Saujana dengan penampilan khas Orkestra Tradisional Malaysia bersama Nazri Johani, Aula, Andika dan Ustaz Nabil di ZEP Kuala Lumpur pada 5 Mac 2023 jam 8.30 malam. Untuk pembelian secara online, layari laman web tiket rasmi konsert Saujana 25 di www.tickettoyou.com.my. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayo kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Ibu kami baik hati, kami semua gembira. Abah juga sayang kami, jom nikmati bersama. Saya mahukanlah susu kambing, Abah mahukanlah susu kambing. Semua sukakanlah susu kambing, cuba sekali pasti nak lagi. Abah mahukan
bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Huria Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. 11.41 minit pagi. Masih lagi teman-teman kan bersama saya Syafiq untuk Aspirasi 10.1 yang tengah dengarkan waktu ni di pejabat maupun di rumah. Ada yang dah pun buat pergerakan sebab esok kan hari cuti sekolah kan. Jadi dah bermula untuk nak ambil anak di asrama, di sekolah. Apapun jua, kita harapkan semua perjalanan anda baik-baik aja. Okay? Dan esok juga kita melangkah ke 27 Rejab. Kali esok insyaAllah kita sama-sama akan raikan peristiwa Isra' Mi'raj. Dan tentang Isra' Mi'raj ni pastilah berkaitan dengan solat. Dan ada sahabat-sahabat kita juga berkongsi, para asatizah kita juga berkongsi apa yang best tentang solat ni. Okay? Sebab solat ni adalah satu, kita nak menjaga masa. Bila jaga solat, masa kita pun akan dapat tepati. Okay? Juga solat yang secara berjemaah akan menjadikan kekuatan silaturahim kita. Okay? Juga menjadikan solat itu adalah sebagai sumber inspirasi kehidupan. Dan ibadah solat adalah sebagai perhubung utama kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang best tentang solat ni, yang utama, yang selalu kita buat, tetapi kadang-kadang ia akan terus kekal dapat menjadi pedoman sampai bila-bila. Itulah yang perlu kita faham, kekalkannya lagi. Okey. Dan jom kita nak mulakan untuk kuis konsert Saujana 25. Kita nak beri 2 tiket percuma kepada anda untuk menyaksikan, hadirkan diri anda ke konsert Saujana 25 yang akan berlangsung pada 5 Mac nanti, dan kita sedang mencari pemanggil yang bertuah waktu ini. Konsert Saujana 25 kini bersama anda. Hubungi kami sekarang di talian 0362051500, 0362051500. Jadi pemanggil terpantas sekarang. As-salatu wassalam, 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 salamullah ala rasulillah, salatullah, salamullah ala yasin habibillah, salatullah, salamullah
Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberi berbagai gelaran mulia kepada kekasihnya, junjungan Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara gelar kebesaran yang Allah kurniakan kepada baginda adalah Raufun, artinya yang amat penyantun. Rahimun, artinya yang amat penyayang. Rahmatan lil alamin, artinya rahmat kepada semesta alam. Sirajan munira, artinya obor yang menerangi. Dan nurun, yang berarti cahaya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Mafhumnya, Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Sidi Sahal bin Abdullah At-Tasturi radhiyallahu anhu mentafsir makna ayat ini dengan katanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi hidayah kepada ahli langit dan bumi. Allah mengibaratkan cahaya hidayahnya itu dengan cahaya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersimpan di dalam sulbi nenek moyang baginda, umpama lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita besar itu adalah ibarat dari hati baginda sallallahu alaihi wasallam, dan tabung kacanya pula ibarat dari dadanya. Maka hati dan dada baginda sallallahu alaihi wasallam ibarat sebutir bintang yang berkilauan dek kerana ia dipenuhi dengan iman dan hikmah. Allah berfirman lagi bahawa pelita besar itu dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati, yaitu ibarat dari susur galur baginda yang bersambung kepada cahaya Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Kemudian Allah berfirman bahawa minyak dari pelita itu saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api, yaitu ibarat dari kenabian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hampir-hampir terzahir jelas dikenali oleh manusia walaupun ketika baginda masih belum berkata-kata, seperti minyak yang diberkati ini. Petikan tadi telah disunting dari kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam Al-Qadi Iyad bin Musa Al-Maliki radhiyallahu anhu. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai Hot Set Kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Unit Editorial Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM memerlukan seorang pembantu penyelidik kontrak bagi tujuan membantu kerja dan usaha pengurusan tafhim secara amnya dan khususnya dalam mendapatkan penarafan indeks Scopus bagi tafhim. Jawatan adalah bertaraf kontrak 1 tahun. Calon-calon hendaklah memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda daripada universiti yang diiktiraf. Calon yang mempunyai latar belakang dalam urusan kepengarangan, penyuntingan dan atau penerbitan mempunyai kelebihan. Antara bidang tugas, membantu dalam proses dokumentasi permohonan perindeksan jurnal, mengemaskini maklumat pada laman web jurnal. Hantarkan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia atau hubungi 03-6204-6374. Tarikh tutup permohonan sebelum atau pada 21 Februari 2023. Mahukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Masjid Diraja Sultan Sulaiman. Masjid Diraja Sultan Sulaiman telah dibina pada tahun 1932 sempena pemasyhuran Kelang sebagai pusat pentadbiran Kerajaan Selangor. Ia adalah satu pemberian dari Kerajaan Inggeris kepada Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor yang kelima. Perasmiannya disempurnakan oleh baginda pada tahun 1934, dikenali dengan nama Masjid Sulaiman Jama' Ar-Rahmah. Masjid ini pernah dijadikan Masjid Besar Selangor sehinggalah terbina Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah di Bandar Shah Alam.
Sekarang dirasmi sebagai Masjid Diraja Sultan Sulaiman, Kelang. Terletak bersebelahan dengan Istana Besar Selangor, Istana Alam Shah dan Kolej Islam Sultan Alam Shah ataupun Kisas yang dahulunya termasuk dalam perkarangan istana. Reka bentuk masjid ini agak berlainan dari mana-mana masjid yang ada di negeri Selangor mahupun di Malaysia. Daripada hasil bacaan buku-buku sejarah Malaysia, ada yang mengatakan Masjid Sultan Sulaiman mempunyai pengaruh campuran seni bina Islam Moorish dan seni bina Inggeris. Ada pula yang mengatakan Masjid Sultan Sulaiman berkonsepkan Art Deco kerana elemen dekoratif yang minima diguna pakai di sini. Masih terdapat unsur-unsur klasikal terutama pada tiang, namun ia agak minimal. Kubah masjid berbentuk separuh bulatan ataupun separah hemisfera berwarna kuning telur. Kubah besar ruang solat utama dikelilingi oleh beberapa kubah yang lebih kecil. Terdapat 8 menara kecil di sekeliling masjid dan 1 menara besar lagi tinggi di bahagian tengah laluan masuk dari anjung utama. Menara ini juga dihiasi dengan kubah kuning di puncaknya. Arkitek yang mereka bentuk masjid ini ialah L. Castevan. Masjid ini boleh menampung lebih kurang 1,000 jemaah dalam satu masa. Ruang solat utama pula berbentuk oktagon di bahagian bawah dan mula bertukar ke bentuk bulat pada arah 10 meter. Manakala di tepi masjid terdapat tangga yang digelar Tangga Diraja, iaitu tangga yang menghubungkan Istana Alam Shah dan makam Diraja Kelang. Unsur-unsur lama yang masih dikekalkan ialah cermin berwarna-warni yang boleh dilihat di bahagian atas kubah masjid. Walaupun sudah berusia lebih separuh abad, bangunan masjid ini masih kukuh dan teguh, seperti pintu besi yang terdapat di sekitar masjid dan juga mimbar yang diperbuat daripada kayu cengal dan chandelier masih bertahan sehingga ke hari ini. Batu bata dan marmar yang diimport dari negara-negara Islam seperti Turkiye menjadikan suasana pengudaraan dalam masjid nyaman dan menenangkan. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلا لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزدد جمالا كن أنت تزدد جمالا لا 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 أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب كلا لا 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 نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك
ازداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا كن أنت تزداد جمالا. Ibnu Taimiyah di dalam kitab Iqtida As-Siratil Mustaqim seperti yang dinukil oleh Ibnu Abdul Hadi menegaskan bahawa orang yang mati syahid bahkan seluruh mukminin yang telah meninggal dunia jika diziarahi oleh muslim dan si muslim mengucap salam kepadanya, nescaya dia mengenalinya dan menjawab akan salamnya. Demikianlah kata Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya. Kalau begitulah halnya hak kemuliaan seorang muslim yang biasa tarafnya, maka bagaimana pula dengan penghulu para rasul sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam mendengar salam yang diucapkan kepada baginda di sisi makamnya. Baginda menjawab salam si penziarah dan mengetahui kehadirannya di sisi makamnya. Cukuplah kemuliaan ini menjadi satu buruan yang patut dibelanjakan segala milik dan kerajaan di dunia demi mencapainya. Seluruh umat telah ijma' bahawa menziarahi baginda sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang disyariatkan, manakala para imam ulama berselisih pendapat apakah menziarahi baginda itu hukumnya wajib atau sekadar sunnah. Adapun kepada ahli mahabbah, mereka melihat amalan berziarah kepada junjungan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai kefarduan dan tanggungjawab kesetiaan. Dengan amalan ini sempurna cahaya mereka, serta dengannya terhimpunlah segala kelebihan dan nikmat. Firman Allah Ta'ala, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Mafhumnya, dan kalaulah mereka ketika menzalim diri sendiri mereka datang kepadamu wahai Muhammad lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasulullah juga memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Mengasihani. Surah An-Nisa ayat 64. Demikianlah nyatanya ayat mulia ini memberi galakkan kepada umat untuk datang menziarahi junjungan baginda Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beristighfar di sisinya. Amalan ini tak akan putus selama-lamanya kerana baginda sallallahu alaihi wasallam hidup di dalam kuburnya yang mulia, lagi mendengar bicara penziarah yang berdiri di sisinya, dan baginda menjawab salam si penziarah. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata bahawa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Barang siapa menziarahi kuburku, wajiblah baginya mendapat syafaatku. Hadis riwayat Imam Ad-Darqutni, Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Bazzar radhiyallahu anhum ajma'in. Petikan tadi telah disunting dari kitab Al-Kawkabul Mudhi fi ziyarati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam An-Nabiyil Arabi, karya Fadilatul Syekh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Madani radhiyallahu anhu. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Syafiq